tuan-tuan Imam dan juga tuan-tuan Bilal. Seterusnya yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ini. Yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita selama hari ini yang tiap hari kita tadahkan dikala kita menunaikan solat fardu ataupun dikala kita menadah tangan ketika mana mengaminkan bacaan doa yang telah dibaca oleh khatib ketika berkhutbah, yang mana doa tersebut adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak penyakit daripada tempat kita, negeri kita khususnya, dan juga untuk ke seluruh dunia amnya. Yang kebiasaannya kita dengar setiap hari Jumaat, boleh kata sejak pandemik ini, hari Jumaat di mulut khatib kita tidak terlepas dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, lindungi tempat kita, lindungi masyarakat kita daripada segala wabak penyakit yang berbahaya. Itu yang kita dengar, Allahumma dafa'annal bala wal waba, yang kita dengar setiap kali khatib baca khutbah. Di khutbah kedua, khatib akan membaca doa, Allahumma dafa'annal bala wal waba, khususan virus al-corona wal ghala wal mihan wal fitana ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sairi buldanin ammah ya arhamar rahimin. Doa yang selalu kita dengar hari Jumaat, kemungkinan dengan doa yang selalu kita aminkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu rahmat yang mana pada malam ini kita dapat semula hadir ke masjid dengan mengikut kapasiti keluasan sesuatu masjid ataupun surau. Kita bersyukur kerana pada mulanya kita tidak dibenarkan hadir ke masjid dan surau melainkan hanya 40 orang yang terawal sahaja. Kemudian peringkat kedua, kita dibenarkan hadir ke surau masjid dengan jumlah 120 orang. Dan hari ini bermula daripada semalam kita dibenarkan hadir ke masjid, hadir dengan seramai-ramai yang boleh mengikut keluasan sesuatu masjid dan juga surau. Jadi kita syukur hari ini Masjid Bandayu dah dibuka semula. Mungkin sebelum ni saya selalu dengar, saya penduduk Bandayu, tapi masih panjang waktu penggiliran yang kena buat penggiliran tu, saya tak pernah datang pun ke sini, melainkan hari yang saya ditugaskan untuk menyampaikan tazkirah saja. Jadi adalah kadang-kadang saya dengar jiran-jiran tu duk merongot, tak dapat nak pergi semayang Masjid Bandayu yang serba indah ini kerana ada perebutan. Dia ada berebut, siapa cepat dia dapat. Ada pakai nombor. Kira merongot orang masa tu sebab masing-masing nak berlumba-lumba nak beribadat di rumah Tuhan, tapi tak diizinkan. Alhamdulillah, syukur dengan kes penyakit wabak ini di negeri, di tempat kita ini ada kekurangan, maka kita dibenarkan semula untuk membuka masjid seluas-luasnya. Kita bersyukur kepada Allah. Itu satu rahmat sebenarnya. Kita kena teruskan rasa syukur kepada Allah. Jangan kita kata, alah, bukannya sebab kita, bukannya sebab apa nak, kita duk reka benda yang selain daripada Allah. Sebenarnya ini daripada Allah. Allah Ta'ala uji kita, dan hari ini Allah Ta'ala bagi sesuatu rahmat kepada kita di atas segala kesabaran yang kita tempuhi sewaktu kita diuji. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini saya berhasrat untuk menghabiskan perbincangan saya di dalam kitab tajwid ini,
Namun apa yang saya perhatikan, walaupun perbincangannya tidak lagi banyak sebenarnya, hanya beberapa tajuk yang kecil, namun saya lihat setelah saya menelaah terlebih dahulu sebelum saya hadir kemari, saya melihat tajuk ini walaupun dia merupakan salah satu tajuk yang kecil, tetapi dia merupakan berat di sisi orang macam kita. Dia berat sebab dia perlu memahaminya dengan jelas agar kita tidak tersilap langkah ketika mana kita membacanya. Iaitu pada malam ini saya akan menyambung kepada tanda bacaan yang terdapat di dalam huruf yang terdapat di dalam Al-Quran Rusam Usmani. Pada minggu lepas kita dah bincang tentang tanda titik tompok, yang mana tanda titik tompok yang saya cerita minggu lepas adalah berkaitan tentang dua hamzah yang terdapat di dalam satu kalimah, yang mana salah satu daripada hamzah tersebut dihazafkan daripada tulisannya dan juga separuh daripada bacaan, separuh daripada bunyi hamzah kedua tersebut bukan saja dari segi tulisannya dihazafkan, dibuang, tidak ditulis, malah bacaannya juga hanya separuh yang berbunyi. Oleh kerana apa? Oleh kerana faktor orang Arab yang agak susah nak sebut kepada kalimah-kalimah yang mengandungi dua hamzah yang rapat-rapat. Dia orang susah. Oleh kerana itulah orang Arab menggunakan satu kaedah yang diberi nama tashilun. Tashil dia asal daripada kata sahala. Sahala maknanya senang, jadi ataupun mudah. Jadi tashil ni dia memudahkan, dia memudahkan sebutan kerana dia susah. Dengan cara dia dari segi tulisannya dibuang terus huruf hamzah yang kedua. Jadi kita tidak lihat hamzah yang kedua tu melainkan hamzah yang pertama. Kita akan nampak a, hamzah bagi atas a, kemudian alif yang ditulis bulat hitam, kemudian huruf ain yang baris mati, kemudian barulah jim bagi atas, mim bagi bawah, jim bagi atas, mim bagi bawah, dan ya baris sabdu tanwin. A'jamiyun. Jadi kalimah itu kita dah bincang minggu lepas. Kalimah jamiyun. Jamiyun. Sebenarnya di sini terdapat dua hamzah. Sebenarnya ada dua hamzah. Asalnya bunyi bacaan ini jamiyun. Jamiyun asal. Tetapi disebabkan Arab tak boleh sebut pada permulaan kalimah ini kerana susah dia nak sebut dua dia susah. Maka di sini mereka menggunakan kaedah yang saya sebut tadi, tashil. Tashil. Okey, tashil ni makna memudahkan. Maka hamzah yang kedua mereka hazafkan dari segi tulisannya, dihazafkan, dibuang, tidak ditulis. Maka pada orang yang tidak mengetahui kalimah ini secara jelas, kemungkinan akan membaca kalimah ini dengan bunyi satu hamzah saja, a'jamiyun. Ada orang boleh baca macam tu. Kerana apa? Dia silap. Bukan silap sebab apa? Mungkin dia tak tahu yang bahawasanya pada kalimah dalam ayat surah ini perlu dilakukan tashil. Dia ada satu sahaja dalam Al-Quran Usmani yang menggunakan kaedah tashil ini, iaitu pada ayat ini saja. Yang mana kalau orang yang tidak tahu, maka dia akan baca a'jamiyun. Tetapi bacaan dia bukan a'jamiyun. Tak boleh sebut dengan a'jamiyun kerana asal kalimah ini ada dua hamzah.
Dia tak boleh buang satu hamzah itu secara total, tak boleh buang terus. A'jamiyun, tak boleh. Maka hamzah kedua ini yang dikatakan tashil itu, hamzah kedua ini diidghamkan kepada huruf ain. Idgham itu maknanya dimasukkan bunyi hamzah kedua itu sekali gabung dengan ain. Maknanya yang ini a, yang ini bunyinya a gitu. Yang ini a, yang ini a. Saya nak tulis bahasa Melayu macam mana? Gitu. Gitu. Boleh lah, lebih kurang lah. Waktu koma atas ni. Gitu. Jadi dekat sini kita kena sebut gitu. Tuan-tuan boleh sebut? Okey, saya baca dulu. Saya sebut, saya nak dengar tuan-tuan sebut. So, tuan-tuan sebut dulu. Sekali lagi. Okey, cuba kita sambungkan. Sekali lagi. Ya, gitu. Tuan-tuan perlulah membunyikan a ini secara jelas dan ain ini secara jelas. Dia jangan kalau kita buat nampak macam ain dah hilang. Maka ain ini ditonjolkan bunyinya. Hamzah kedua itu sahaja yang kita tenggelamkan sedikit kerana kita memasukkan dia pada ain. Maka bunyinya gitu. Boleh kita kata juga macam bunyi burung gagak. Ada tak? Lebih kurang lah. Tapi ni tak ada sebiji kan tuan-tuan pergi cerita pula kat guru lain, Ustaz Amar kata bunyi macam gagak. Mampus. Jangan kata macam tu. Saya menganggap saja. Lebih kurang lah kot. Tapi bunyinya macam mana? Begitu bunyinya. Jamiyun. Dia ayat dia pendek, tak adalah pendek sangat. Dia ada dua kalimah. Dia satu ayat itu dia ada dua kalimah yang ketika baca tu diwaqafkan. Jamiyun wa arabi. Dia ada berhenti. Wa arabi. Jamiyun wa arabi. Gitu. Dia kena sebut gitu. Yang ini pula jangan dipanjangkan melebihi satu harakat. Jangan baca tak boleh panjang juga. Ataupun ini dilama-lamakan pun tak boleh. Lama sangat pun tak boleh. Dia jamiyun wa arabi. Okey? Saya baca sekali lagi, kemudian tuan-tuan lengkapkan bacaan itu. Jamiyun. Sekali lagi. Jamiyun. Ya, itulah namanya kaedah tashil. Yang mana ayat yang perlu kita buat tashil ini hanya pada satu ayat, iaitu ayat yang terdapat dalam surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 44. Satu ayat je. Dia tak ada ayat banyak. Ayatnya satu saja. Jadi yang ini saja yang kita guna kaedah tashil. Walaupun dia satu, itu yang kadang-kadang susah. Sebab dia satu, mana nak teringatnya? Tuan-tuan pula hari ni ngaji, saya tak yakin pun boleh ingat selama-lamanya, melainkan tuan-tuan rajin menelaah semula. Saya pun kadang-kadang terlupa. Disebabkan dia ni satu lah, dia agak susah sikit kita nak ingat. Jadi kalau tuan-tuan yang boleh tengok rakaman live ini ataupun yang ada buku catatan sebagainya, boleh buat catatan supaya bila mana tuan-tuan berjumpa pada ayat surah Fussilat ayat 44 ini, tuan-tuan tahu kena buat tashil ini yang berbunyi jamiyun. Okey, bunyi gitu ya. Baik. Malam ini kita masuk kepada huruf sin kecil, muka surat 107. Huruf ini terletak di atas huruf akhir pada beberapa kalimah tertentu, menunjukkan bacaan saktah. Saktah saya dah cerita sebelum ni, iaitu menghentikan bacaan sekejap tanpa bernafas dan menyambung bacaan dengan nafas yang sama. Riwayat Hafs daripada qiraat Asim, iaitu Hafs an Asim,
Saktah tanpa perselisihan pendapat menurut At-Tariq Syatibiyah ada 4 tempat sahaja. Penjelasannya lebih lanjut boleh diikuti tajuk bacaan saktah dalam kitab ini. Kita dah cerita sebelum ni, saktah yang ada dalam Quran Rustam Osmani mengikut bacaan riwayat Hafs an Asim ada beberapa tempat, yang mana ada beberapa tempat yang diberi pilihan. Boleh nak buat saktah, boleh nak berhenti secara tamam. Kerana apa? Kerana saktah itu kedudukannya betul-betul di hujung ayat yang ada waqaf dalam masa yang sama. Seperti contohnya surah Al-Kahfi yang tuan-tuan baca hari Jumaat, ataupun setengah orang dia amalkan malam Jumaat, dia tak baca Yasin, dia baca surah Kahfi. Surah Kahfi ayat pertama, kalau tuan-tuan perhatikan, pada ayat pertama nombor 1 itu atasnya ada sin tepinya. Maka dekat situ orang boleh memilih nak baca saktah ke, nak baca waqaf tamam pun boleh. Waqaf tamam ni makna berhenti dengan putus nafas habis. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Selesai nafas habis. Ambil nafas baru, qayyiman begitu. Ataupun nak baca secara saktah pun boleh, maknanya berhenti tapi nafas tak putus. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Berhenti kejap tapi nafas tak habis. Dia boleh beri pilihan. Contoh surah Yasin. Surah Yasin pun boleh pilih. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Kalau orang yang biasanya kita dengar dia berhenti secara sempurna. Qadina, kerana di situ ada waqaf aula. Dia ada waqaf qaf lam. Tapi boleh juga kita baca pada ayat surah Yasin itu dengan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Boleh. Okey, itu boleh pilihan. Tetapi ada juga saktah yang tak boleh memilih, melainkan tuan-tuan mesti buat. Contohnya ayat yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah juzuk 29. Wa qila man raqa. Dia berhenti kejap tanpa nafasnya terputus. Wa qila man raqa, gitu. Ataupun ayat dalam surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ada juga ayat yang ada kandungan saktah. Maka dekat Mutaffifin dia macam surah Qiyamah tadi, tak boleh memilih melainkan kena buat saktah. Kalla bal rana ala qulubihim. Salah sekiranya tuan-tuan baca tanpa berhenti, salah. Kalla bal rana ala, tak boleh, dia kena kalla bal rana ala qulubihim. Begitu juga surah Qiyamah, dia tak boleh baca sambung wa qila man raqa, tak boleh, dia kena wa qila man raqa. Dahsyat Quran ni. Quran ni pun berseni juga. Ingat lagu-lagu je boleh main muzik, berhenti kejap, sambung balik lagu sama. Quran pun ada. Itu dahsyatnya Quran ni punya bacaan. Baik, saya tak nak cerita banyak sangat pasal saktah ni kerana tuan-tuan pun dah maklum. Malam ini saya nak masuk kepada satu peringatan yang terdapat dalam kitab kita ini. Tengok dalam kitab kita 107 dan sambungannya pada 108. Pertama, terdapat kalimah da'fin berulang 3 kali pada surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin, 1. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin, ada 2. Quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Perkataan dha'fa, dha'fa, dha'fa ada 3 kali dalam satu ayat. Saya cuba tulis ayatnya
Ayat surah Rum. Allahul ladzi khalaqakum khalaqakum min dha'fin Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Okey, kemudian ayatnya thumma ja'ala min ba'di dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Yang ketiga, thumma ja'ala min ba'di quwwatin, thumma ja'ala min quwwatin dha'fan wa shayba dha'fan wa shayba. Okey. Pertama dha'fin, kedua dha'fin, ketiga dha'fan. Ni kalimah dha'fin. Okey. Apa keterangannya? Menurut riwayat Hafs ni maknanya qiraat yang kita baca, huruf dad pada kalimah tersebut dibaca dengan dua wajah. 3 tempat dha'fin tu. Dha'fin, dha'fan. 3 tempat tu. Dha'fin, dha'fan. Okey, boleh baca dengan dua wajah menurut riwayat Hafs an Asim. Pertama dibaca dengan baris atas, macam yang saya tulis. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tu, dha'fin saya sebut baris atas, dha'fin. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin. Yang kedua pun saya sebut baris atas, dha'fin quwwatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Saya sebut yang ketiga baris atas dulu, dha'fan wa shaybah. Itu wajah yang pertama, kita boleh baca dengan baris atas. Wajah yang kedua, pada kalimah dha'fin ini boleh dibaca dengan baris depan. Kalau kita baca baris depan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kita baca baris depan. Tadi dha' baris atas. Ni kita sebut baris depan, dha'fin. Kita baca dha'fin. Kalau mula-mula kita dah baca dengan baris depan, maka pada dha'fin yang kedua dan yang ketiga ini
perlu juga dibaca dengan baris depan. Dia gitu. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan dekat ayat ini boleh baca dengan dua wajah. Walaupun sebenarnya ada sebahagian orang dia tak setuju cerita benda ni. Ini bahagian qiraat, tak perlu cerita dalam tajwid, jangan buat pasal. Ini perbahasan dalam riwayat Hafs an Asim, dan kita belajar tajwid pun adalah tajwid yang mengikut riwayat Hafs an Asim. Maka sebab itu diceritakan dalam kitab kita, kerana nak bagi tahu pada kita supaya kita tahu bahawasanya ayat ini ada beberapa wajah, supaya ini mungkinlah pada tuan-tuan yang sekali baca ataupun tuan-tuan tak hafal mungkin tak rasa terjejas sangat. Tapi mana tahu di antara tuan-tuan yang ada depan saya ni, yang hebat-hebat ni, ada yang hafal ayat ini. Mana tahu ada yang hafal. Saya mungkin hafal surah Baqarah je. Tuan-tuan mungkin hafal surah ada yang hafal surah Al-Kahfi saja. Ada yang hafal surah Rum saja. Orang lain-lain. Katakanlah yang kita tengok dalam Quran Rusam Osmani itu hanya ditulis dengan baris atas. Tiba-tiba mari ustaz daripada Bandayu yang khabar tadi duduk tak datang masjid masa apa? Penggiliran tu, datang hari ni pakai serban ala-ala orang UAE lah kononnya, tiba-tiba baca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Kalau orang yang apa dia kata apa? Dia ni telah melakukan kesalahan yang besar, berdosa. Nampak tak? Orang kalau yang tak tahu ni, dia boleh salah anggap. Walhal benda itu dibolehkan kerana ianya bersambung sanadnya. Dari segi menurut riwayat Hafs an Asim, maknanya Imam Hafs dia ambil pada guru dia Asim, guru dia kata boleh baca dua wajah. Kemudian guru dia Imam Asim itu baca dengan guru dia pun serupa itu, boleh baca dua wajah. Baca pula guru ni atas ni sampailah kepada sahabat, sampailah pada Rasulullah. Rasulullah akui benda ni boleh baca dua wajah menurut sanad riwayat Imam Hafs an Asim. Maka kita kena akui benda ni. Sebab itu saya cerita, ada setengah orang dia tak setuju, tak apalah, yang tak setuju tu biarlah kan. Mungkin dia tak nak penin. Tapi saya cerita ini supaya apa-apa tuan-tuan adalah penambahan ilmu. Walaupun tuan-tuan tak berkecimpung dalam qiraat sepenuh masa, tapi kurang-kurang tuan-tuan tahu di dalam riwayat kita punya bacaan yang hari ini kita pakai pun ada perbezaan wajah pada ayat yang tertentu. Kita tahu. Dia begitu. Jadi dekat sini saja ayat ini, dia ayat ni panjang, cuma saya tulis dalam keadaan 3 baris ni sebab nak bagi tuan-tuan nampak kalimah dha'fin pertama, dha'fin kedua, dha'fin ketiga. Kalau tuan-tuan nak baca macam yang dalam Quran, dalam Quran Rusam Osmani, dalam mushaf ni ditulis baris atas saja, dia tak tulis baris bawah, baris depan, dia tak tulis. Jadi kalau tuan-tuan baca dengan baris atas, betul, tuan-tuan baca betul, tepat. Tiba-tiba ada orang baca baris depan, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min quwwatin du'fan wa shaybah. Ada tiba ada orang baca baris depan. Maknanya itu pun dia baca yang betul, tepat. Dia tak baca salah. Manalah tahu, kot tuan-tuan akan terjumpa satu hari nanti orang yang baca macam ni. Orang yang baca macam tu. Kita jangan tulis pangkah dia. Mana tahu dia ada hujah, mampus kita. Kita tak kerti jawab. Tak kerti jawab. Dia ada hujah. Macam mana? Ini saya bagi tahu sekadar tuan-tuan bersedia. Maknanya kalau kata ada orang yang baca baris depan, tuan-tuan tahu, memang betul dalam ayat ini ada beberapa wajah. Dia tak banyak pun dalam riwayat kita, 2 wajah saja, baris depan, baris atas. Kalau tuan-tuan nak baca baris atas, kalau mula-mula dah baris atas, semuanya baris atas. Kalau dah baris depan, semuanya kena baris depan. Dia tak boleh cacah berba, tak boleh.
Tuan-tuan nak sambung sesaja, awak rasa awak nak buat kelainan lah pasal zaman viral ni, orang yang kelainan itu lebih popular daripada orang yang biasa-biasa je. Kita pun buatlah kelainan. Yang pertama baca baris depan, yang kedua baca baris atas, yang ketiga pergi bantai baris bawah pula. Kita buat kelainan kononnya nak viral masa kini. Orang sekarang kini lain sikit. Asyik yang viral je, itu yang dia gemuk. Kalau tak viral, dia rasa hati tu tak seronok, tak berapa lengkap. Hidup dia tu tidak ada followers. Zaman sekarang bukannya macam dulu. Dulu hanya orang yang ada jawatan, orang yang ada nama aja yang boleh ada follower. Zaman sekarang tak payah. Kadang-kadang YB, tak maaf cakap YB punya Instagram, YB punya account Facebook berbanding dengan orang ini, orang yang biasa ni, yang tak ada jawatan apa, kadang-kadang dia punya follower, dia punya friend, dia punya pengikut lagi ramai daripada YB. Bayangkan orang hari ni. Jadi tak mustahil benda viral itu hari ni memang realitinya ada. Jadi saya nak bagi tahu, tuan-tuan jangan mencari viral lah dalam membuat ayat ini. Melainkan tuan-tuan mana dah tahu, ada di antara tuan-tuan, Tuan Haji Yusof ke, Tuan Haji Yusof mana tahu ada TikTok ke, buat hari ni TikTok nak cerita pasal hukum tajwid. Jangan main. Laman sosial sekarang ada yang buat ikut platform baik, ada. Dia buat TikTok tu ceramah, share ilmu berguna, ada. Yang merapu alam pun ada. Tuan-tuan jangan apa, media sosial ni lara ni. Yalah, memang orang kata kalau kita tak jaga betul, dia lara lah. Tapi kalau kata tuan-tuan buat kepada benda yang elok, yang betul tempatnya, InsyaAllah tak ada masalah. Mana dah tahu saya katakan contoh, ada di antara tuan-tuan yang ada Facebook ke, yang ada akaun Twitter ke, akaun TikTok ke, Bigo Live ke, hari ni nak cerita pasal bacaan ni, dua wajah ni. Tuan-tuan pun cerita dalam qiraat riwayat Hafs an Asim yang kita baca hari ni, boleh baca dua. Satu baca baris atas ataupun baca baris depan. Kalau baca baris atas mula sampai ke bawah lah baris atas pada kalimah dhafin. Kalau baca baris depan sampai ke dua dan ketiga juga baris depan. Kalau tuan-tuan nak buat share tu, apa salah? Silakan. Ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau share benda bukan salah. Kau nak buat viral macam saya kata tadi, tuan-tuan nak buat kelainan kononnya, tuan-tuan pergi tukar pula baris atas, depan, bawah. Tak boleh. Jangan. Kalau ada yang buat macam tu, kita kata itu salah lah. Salah. Ataupun tuan-tuan ni jenis orang yang suka selang-seli. Saya ni suka selang-seli. Maklumlah, awak ni dua kapal. Hari ni tidur rumah ni, hari ni tidur rumah ni. Dah biasa hidup selang-seli. Jadi nak baca pun selang-seli. Kejap, yang mula-mula bagi atas. Yang nombor dua ni bagi depan. Nombor tiga bagi atas boleh. Sampai apa jamin mampu. Mampu lah kita bawa. Tak boleh lah. Kita kena ikut peraturan dia. Kalau bagi atas kita mula, sampai ke bawah lah kita mula bagi atas. Kalau bagi depan kita mula, sampai bagi ke bawah ni pun kita mula bagi depan. Hanya pada kalimah da' saja, dhafin ni saja. Jangan pergi kalimah lain. Jangan tuan-tuan salah faham pula. Oh, ustaz kata bagi depan, oh ini semua bagi depan. Allahul ladhu pun tak boleh juga. Kalimah dhafin saja. Pada kalimah dhafin yang ada huruf dot ni, ni. Dot ni. Dot ini yang boleh bertukar baris. Kalau nak baca baris atas ke, nak baca baris depan ke, boleh. Okey. Okey, saya cuba dulu baca dengan baris atas. Saya nak tuan-tuan ikut bacaan saya. Kita baca je lah yang baris atas, kerana itulah yang tertulis dalam Al-Quran Mushaf kita. Okey. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Satu, dua, mula. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Okey. Kedua, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di
fi quwwah. Okey, seterusnya thumma ja'ala min quwwatin dha'fan wa shaybah. Thumma ja'ala min quwwatin dha'fan wa shaybah. Gitu. Okey? Baca dengan bari atas. Tapi kalau tuan-tuan nak buat pakai depan, boleh, tak ada masalah. Okey? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan depan, di mana kita akan masuk kepada dua lagi topik kecil, iaitu kalimah-kalimah yang agak special, yang ada perbezaan beberapa wajah di kalangan perbincangan ulama yang mengikut bacaan riwayat Hafs dan juga Asim, iaitu pada kalimah ataniyah dan juga kalimah salasila. Kalau tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau lebih cantiknya tuan-tuan bila saya mengajar ni, kalau tuan-tuan tak ada kitab, tuan-tuan bawa mushaf pun okey. Sebab apa? Senang. Kalau ada mushaf, tuan-tuan boleh tengok saya cerita ayat mana. Tak lalu dia nulisnya. Kadang-kadang ayat Quran ni panjang. Jadi kalau tuan-tuan ada mushaf, tak kisahlah mushaf yang kecil ke, mushaf yang besar macam ni ke, yang sederhana macam ni ke, ataupun yang besar ke, ataupun yang pakai dalam apps handphone ke, boleh tuan-tuan bawa. Tapi kalau ada kitab lagi cantik lah, sebab dalam kitab dia tulis ayat yang siap. Tapi kalau tak ada tuan-tuan, tak ada kitab, dia kitab ni biasalah. Masa saya teringat 2018 saya mula-mula kuliah di sini, boleh kata semua ada kitab. Ni kitab dah nak habis bincang ni, berapa kerat tinggal yang ada kitab. Yang lain di mamah kitab, habis kitab tak tahu mana. Tinggal Tuan Haji ni ada kitab. Ada berapa orang aja ada kitab. Saya kata saya rasa Tuan Haji je ada kitab. Yang lain tak ada kitab. Makin hari makin kurang kitab ni, tak tahu boleh pasal apa ya. Mungkin gaib ke, ataupun tuan-tuan ada pakai ilmu satu benda yang saya tak tahu gambarnya. Okey? Itu saya pesan itulah, tuan-tuan bawa Quran lagi cantik. Saya boleh cerita senang, tuan-tuan tengok mana ayatnya, tuan-tuan boleh baca sekali. Kalau tulis kat depan ni bukan apa. Saya tulis kat depan ni, tulisan saya tak cantik. Satu lagi tak jelas. Tuan-tuan yang duduk belakang, yang macam dekat Imam Helmi tak nampak, saya rasa. Imam Helmi nampaklah dia muda. Kalau tuan-tuan yang ada masalah penglihatan, mungkin tak nampak tulisan saya. Yang duduk tepi ke tak nampak tulisan saya. Jadi kalau tuan-tuan ada Quran, sambil saya cerita, tuan-tuan saya gambar siap-siap ayat mana yang kita nak bincang, tuan-tuan buka surah tu, muka surat mana, kita pergi baca Quran. Dalam masjid ni penuh Quran, orang duk wakaf. Rogi kalau orang wakaf, tuan-tuan tak pakai, rogi. Jadi manfaatkan Quran ni ada. Lawa-lawa pula tu, pakai Quran tu kan, bawa dari rumah pun boleh. InsyaAllah kita bertemu lagi pada bulan yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri sebagai ustaz yang biasa. Mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Kita tutup pengajian kita pada malam ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.